Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahim. Nombor matriks 18BI01059. Okey, pada hari ini pelan kami akan membentangkan tajuk hak pekerja kurang upaya di Malaysia. Okey, kita bermula dengan definisi dahulu. Okey. Maksud orang kurang upaya seperti di dalam buku Handbook of Care and Training for Development Mental Disabilities mentarifkan sebagai orang yang memerlukan perkhidmatan khas untuk memastikan mereka terus hidup berdikari di dalam komuniti. Okey. Menurut Seksyen 2 Akta Orang Kurang Upaya 2008, OKU ni adalah mereka yang mengalami kekurangan fizikal, mental, intelektual atau deria jangka masa panjang. Ini bermakna ia menyekat penyertaan penuh ketika berinteraksi di dalam masyarakat disebabkan oleh pelbagai bentuk halangan yang ada di dalam diri mereka. Okey, definisi lain bagi OKU ialah orang yang mengalami keterbatasan mobilisasi merujuk kepada jenis kecacatannya, sama ada fizikal maupun mental, penglihatan dan pendengaran. Okey, tujuan istilah OKU ini diketengahkan adalah bagi mengelakkan sebutan orang cacat yang bermaksud melabelkan orang itu cacat daripada semua aspek, iaitu tanpa dikategorikan. Seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ada mengkategorikan OKU kepada 7 bahagian. Yang pertama adalah kurang upaya pendengaran, iaitu tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran ataupun tidak dapat mendengar langsung walaupun telah menggunakan alat bantuan pendengaran. Terdapat 4 tahap yang boleh dikategorikan sebagai OKU pendengaran, iaitu yang pertama, tahap minimal adalah 15 ke 30 desibel bagi kanak-kanak, 20 ke 30 desibel bagi orang dewasa. Yang kedua, sederhana, iaitu 30 ke 60 desibel. Dan ketiga, teruk, iaitu 60 ke 90 desibel. Dan sekali yang keempat adalah sangat teruk, iaitu 90 ke atas desibel. Okey, kedua pula adalah kurang upaya penglihatan, iaitu tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad di kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata. Okey, untuk kategori ini terdapat 2 tahap OKU penglihatan, iaitu pertama, buta, di mana penglihatan kurang daripada 3/60 ataupun medan penglihatan kurang dari 10 darjah dari fixation. Kedua adalah terhad ataupun low vision, di mana penglihatan lebih teruk dari 6/18 tetapi sama dengan atau lebih baik daripada 3/60 walaupun dengan menggunakan alat bantuan penglihatan. Okey, yang ketiga adalah kurang upaya fizikal, iaitu ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan atau tiada suatu anggota atau ketidakupayaan di mana-mana bahagian badan yang mengalami keadaan seperti hemiplegia, paraplegia, tetraplegia. Okay. Dan juga ada mengalami kehilangan anggota dan kelemahan otot-otot yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan aktiviti asas seperti penjagaan diri, pergerakan dan pertukaran posisi tubuh badan. Okay. Keadaan ini boleh terjadi akibat daripada kecederaan posisi tubuh badan, iaitu kecederaan sistem saraf, kardiovaskular, respiratory, hematologi, imunologi, urologi, hepatobilian dan juga lain-lain. Okey, yang keempat pula adalah kurang upaya pertuturan, iaitu tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini adalah kekal ataupun tidak akan sembuh, iaitu dan kanak-kanak mestilah dinilai berdasarkan umur 15 tahun ke atas. Okey, kelima pula adalah masalah pembelajaran, iaitu masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia biologikal. Mereka yang tergolong dalam kategori ini adalah lewat perkembangan global, sindrom Down, lembab dan kurang upaya intelektual. Kategori ini merangkumi keadaan yang menjejaskan kemampuan pembelajaran individu seperti autistic spectrum disorder,
attention deficit hyperactivity disorder dan masalah pembelajaran spesifik seperti dyslexia, dyscalculia dan dysgraphia. Okey, keenam pula adalah kurang upaya mental. Keadaan penyakit mental teruk yang telah diberi rawatan atau telah diberi diagnosis selama sekurang-kurangnya 2 tahun oleh pakar psikiatri. Akibat daripada penyakit yang dialami dan telah menjalani rawatan psikiatri, mereka masih tidak berupaya untuk berfungsi sama ada sebahagian atau sepenuhnya dalam hal berkaitan dirinya atau perhubungan dalam masyarakat. Okay, antara jenis-jenis penyakit mental tersebut ialah organic mental disorder yang serius dan kronik, skizofrenia, paranoid, mood disorder iaitu depression dan bipolar, serta psychotic disorder seperti schizoaffective disorder dan persistent delusional disorder. Okay, dan akhir sekali yang ketujuh pula adalah kurang upaya pelbagai atau multiple disabilities. Okay, iaitu mempunyai lebih daripada satu jenis ketidakupayaan dan secara umumnya tidak sesuai diklasifikasikan dalam kategori 1 hingga 6 yang telah dijelaskan sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin Fakrusi bin Muzafiq, nombor matrik 18BI01067. Untuk saya ini, saya akan membentangkan mengenai hak-hak pekerja orang kurang upaya. Golongan orang kurang upaya ini ataupun singkatannya ialah OKU, mereka juga merupakan sebahagian daripada masyarakat kita. Oleh itu, mereka mempunyai kesamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Pada 21 November 2007, Kerajaan Malaysia telah meluluskan satu dasar yang bernama Dasar OKU dan Pelan Tindakan OKU. Dasar OKU ini menjadi asas kesamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Dasar ini juga turut mengutamakan nilai dan hak kemanusiaan seperti kemuliaan, kehormatan dan kebebasan bagi membolehkan golongan OKU ini hidup berdikari. Dasar OKU ini menetapkan 4 objektif seperti berikut. Yang pertama iaitu memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa OKU mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Yang kedua ialah memastikan OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah undang-undang negara. Yang ketiga ialah menghapuskan diskriminasi terhadap seseorang atas sebab ketidakupayaannya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bertujuan bagi mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak orang kurang upaya ini. Hak OKU dalam aspek pekerjaan bolehlah disimpulkan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, akses kepada pekerjaan, yang mana orang kurang upaya ini perlu mendapat akses untuk bekerja sama seperti orang lain. Dan yang kedua ialah layanan di tempat kerja, yang mana orang kurang upaya ini layanannya hendaklah sama dengan orang lain. Contohnya majikan, sekiranya dia memberikan layanan sebegini untuk orang biasa, orang KU juga patut memberi layanan yang sama. Dan yang ketiga ialah majikan adalah menyediakan kemudahan di tempat kerja. Contohnya seperti tandas untuk orang KU, jalan untuk orang KU dan lain-lain. Pihak kerajaan juga amat prihatin terhadap golongan OKU ini, dan penggubalan dasar ini merupakan komitmen kerajaan dalam usaha memastikan orang kurang upaya ini mendapat kesamaan hak dan peluang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Okey, kita pergi pada next slide, iaitu undang-undang yang melindungi orang kurang upaya, OKU ini. Okey, melalui dasar dan pelan tindakan OKU tadi, lahirlah sebuah akta, iaitu Akta Orang Kurang Upaya 2008, yang mana hak dalam konteks pekerjaan secara khususnya
diperuntukkan oleh Akta OKU ini di dalam Seksyen 29-1 hingga Seksyen 29-3. Okey, kita pergi pada salah satu. Seksyen 29-1 ianya menyatakan bahawa seorang OKU ini perlu diberikan hak untuk akses kepada pekerjaan dan mendapat hak tersebut secara sama rata. Peluang yang sama perlu diberikan kepada golongan OKU ini untuk memohon apa-apa pekerjaan dan layanan semasa proses mendapatkan pekerjaan itu mestilah sama sebagaimana layanan yang diterima oleh orang lain. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu diberi masa 10 minit untuk temu duga, maka golongan OKU juga perlu diberikan masa yang sama dan mereka juga memerlukan pekerjaan sama seperti orang lain bagi memenuhi keperluan dalam kehidupan mereka. Okey. Poin yang kedua ialah Seksyen 29-2. Seksyen 29-2 ini pula menyatakan mengenai layanan semasa bekerja seperti mendapat suasana kerja yang adil, peluang mendapat upah yang sama, mendapat upah yang sama dengan nilai kerja yang diberikan, suasana kerja yang selamat dan sihat, perlindungan daripada sebarang gangguan di tempat kerja dan mendapat perhatian di atas ketidakpuasan hati semasa bekerja. Layanan yang baik amatlah penting bagi golongan OKU ini. Kerana apa? Kerana golongan ini memerlukan perhatian yang secukupnya akibat daripada kekurangan yang mereka miliki. Okay, kita pergi pada poin yang terakhir iaitu Seksyen 29-3. Seksyen 29-3 memperuntukkan mengenai kewajipan majikan untuk menyediakan kemudahan di tempat kerja yang lebih baik dan bersesuaian dengan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang pekerja. Ianya dianggap tidak lengkap dan tidak selamat bagi golongan ini untuk menjalankan kerja apabila kemudahan ini tidak disediakan. Hal ini kerana sekiranya kemudahan lengkap dan selamat disediakan kepada mereka, ianya sedikit sebanyak dapat membantu golongan ini untuk melakukan tugas dengan lebih baik dan memberi mereka peluang untuk melakukan kerja yang produktif seperti pekerja lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pertanyaan, saya perkenalkan diri saya Abu Zaid Al-Azhari bin Muhammad Azhar, bernama masjid 18 BI 01051. Okey. Saya akan membincangkan mengenai isu melibatkan pekerja OKU dan penyelesaiannya. Kalau kita nak keluarkan isu berkaitan dengan pekerja OKU, memang banyak sangat isu yang melibatkan pekerja OKU. Kita boleh keluarkan lebih kurang 15 ke 20 isu-isu yang berkaitan dengan pekerja OKU. Tapi yang saya sediakan ini hanyalah 3 sahaja isu yang saya ambil. Yang pertama adalah penerimaan pihak majikan terhadap golongan OKU. Yang mana kajian telah dilakukan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia yang menyatakan masalah utama yang dihadapi dalam penempatan pekerja OKU adalah sikap majikan itu sendiri yang tidak berminat, yang dia kurang percaya kepada golongan OKU untuk melakukan suatu kerja. Okey, so daripada tindakan ini menyebabkan ramai majikan-majikan tidak akan mengambil pekerja-pekerja OKU untuk dijadikan pekerja mereka. Okey, yang seterusnya adalah bahasa dan komunikasi. Okey, yang kita tahu golongan OKU ni banyak mempunyai masalah dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, bagi golongan yang bisu dan yang pekak, so mereka memang totally menggunakan komunikasi yang berbeza dengan kita yang normal. So yang ni menyebabkan kesukaran kepada masyarakat untuk bertutur dengan mereka golongan OKU ni. So apabila kurangnya komunikasi, majikan tidak akan tertarik untuk mengambil pekerja OKU, yang mana boleh menyebabkan majikan tu
rugi ataupun menyebabkan majikan itu hilang kepercayaan daripada customer. Contohnya lah, apabila pekerja OKU diambil, kerja-kerja akan menjadi majikan percaya kerja-kerja akan menjadi lebih susah. Okey, seterusnya yang saya sertakan isu yang ketiga adalah tiada keyakinan diri daripada golongan OKU ni. Yang mana apabila menyedari alam pekerjaan apabila menyedari bahawa alam pekerjaan memerlukan golongan OKU berhadapan dengan masyarakat, tahap keyakinan golongan OKU ni menjadi rendah dan mereka mula bimbang, tidak dapat menyesuaikan diri terhadap persekitaran dalam masyarakat yang ramai. Okey, baik. Lepas kita tahu isu-isu dia, kita kena ada langkah penyelesaian. Kat sini saya sediakan juga 3 langkah penyelesaian bagi menyelesaikan isu-isu yang melibatkan pekerja OKU. Yang mana mula-mula langkah penyelesaian mula-mula membuka lebih banyak peluang pekerjaan, yang mana mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi telah menyeru kepada pihak majikan supaya membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada golongan OKU supaya mereka boleh berdikari dan terlibat sama dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua pula, majikan dan kerajaan menyediakan kemudahan untuk golongan OKU bekerja. Okey, contohnya bagi golongan OKU yang tidak boleh berjalan, menyediakan satu kawasan khas di mana, contohnya lah, menyediakan kawasan khas di mana pekerja OKU di situ je lah stesen dia, yang di situ je lah tempat dia untuk membuat kerja, dan di situ telah disediakan semua kemudahan untuk mereka yang OKU ni lah. Okey, yang terakhir adalah menyediakan alat komunikasi. Okey, ni bagi penyelesaian masalah yang mana untuk OKU yang pekak dan bisu ataupun buta. So, majikan ataupun kerajaan menyediakan alat komunikasi yang bersesuaian untuk digunakan mereka sebagai alat untuk berkomunikasi, menjadikan kerja-kerja yang mereka lakukan lebih mudah. Contohnya macam orang buta menyediakan yang macam kena, yang dia ada kod dia kan, yang orang buta je boleh baca. Tu contoh dia lah tu. So, itulah semua isu dan langkah-langkah penyelesaian yang saya dapat bentangkan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Zamzuri, nombor matrik 18BI01064. Hari ini bahagian pembentangan saya adalah syarikat-syarikat yang mengambil OKU untuk bekerja. Saya memiliki 3 syarikat. Yang pertama adalah 7-Eleven Sendirian Berhad. Yang mana syarikat ini mengambil pekerja OKU sebagai Assistant Store Manager dan juga Store Associate. Itu yang pertama. Syarikat yang kedua yang tidak asing dan tidak lain lagi yang ada di Malaysia ini iaitu syarikat Aeon. Yang mana Aeon ini ketika namanya sebelum ini adalah Jesco dan sekarang telah menjadi Aeon. Syarikat ini pula menawarkan 3 bidang pekerjaan kepada OKU, iaitu pembantu jualan, pelatih di ruang dan juga pembantu pengeluaran. Kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ini pasti semua rakyat Malaysia tahu. Yang mana yang ketiga ini adalah Pizza Hut Restaurant. Syarikat ini pula menawarkan sektor pekerjaan kepada OKU, iaitu pelatih penolong, pengurus restoran dan juga kru restoran. Yang mana syarikat ini juga memiliki beberapa bahagian seperti Pizza Hut Delivery, yang mana untuk orang OKU hanya dibenarkan Pizza Hut Restaurant. Dia tidak terdaftar untuk Pizza Hut Delivery. Sampai di sini saja. Saya pergi terus kepada kesimpulan. Apa yang dapat kita lihat di sini, berbagai dasar yang telah kerajaan sediakan untuk golongan OKU. Kerajaan telah membantu ramai OKU untuk menjalani kehidupan mereka
melalui pengenalan Akta OKU 2008. Ia juga membuka lebih peluang dan ruang kepada OKU untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka seperti orang lain. Namun dengan usaha kerajaan dan sokongan daripada pelbagai pihak, usaha untuk memantapkan undang-undang dan pentadbiran berkaitan OKU boleh dilaksanakan. Sampai di sini saja akhir kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.